سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بعافية يا رب العالمين اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف هداه الله نفع به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Boleh? Tak boleh. Yang mana telah apa? Telah mengumpulkan kita dan memanjangkan umur kita. Masuk kita di dalam bulan Rajab. Rajab adalah salah satu daripada bulan haram. Syahrul Ashhuril Hurum. Salah satu daripada 4 bulan haram. Ada di situ ada 4 bulan yang haram. Yang pertama sekali Rajab, dia bersendirian. Kemudian lagi 3 adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram satu selepas yang lain. Tetapi Rajab dia bersendirian. Dia tidak bergabung dengan bulan haram yang lain. Rajab ini adalah satu bulan yang haram. Apa maksud dia haram? Pada awal Islam, yang dimaksudkan dengan haram adalah tidak boleh memulakan perperangan di dalam bulan tersebut. Dan kehormatan ini diwarisi ratusan tahun oleh orang Arab daripada peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Jadi mereka tidak akan memulakan perperangan pada bulan haram. Ya. Kadang kita mempelai, kenapa orang Islam nak mulakan perperangan? Perperangan yang berbentuk defensif, bukan yang berbentuk ofensif, iaitu sengaja cari pasal, tidak. Tetapi kalaulah diketahui satu-satu pihak melakukan persiapan untuk menyerang, maka lebih baik diserang dia sebelum dia menyerang. Itu adalah cara pertahanan yang terbaik. Seterusnya selepas beberapa waktu lalu, maka di dalam Islam ditukarkan daripada tidak boleh bermula berperang kepada satu jenis kehormatan, iaitu di dalam bulan-bulan haram ini, bulan-bulan ini mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Amalan yang dilakukan di dalam bulan haram digandakan pahalanya. Begitu juga dosa yang dilakukan pada bulan haram digandakan. Maka konklusinya ataupun kesimpulannya, sebaik-baiknya tak adalah melakukan dosa dan banyakkanlah melakukan amal ibadah. Bulan Rajab adalah, apabila saja dengar bulan Rajab, maka kita terus melakukan persiapan untuk bulan Ramadan. Bagi kaum ibu kan, ataupun perempuan lah pada segi umum, mereka mungkin ada puasa-puasa yang perlu diganti. Apabila masuk saja Rajab, terus mengingatkan kita Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah bagi kami ke dalam bulan Ramadan. Tadi imam kita baca, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kepada kita bulan Ramadan. Amin. Di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat utama, yang sangat penting, yang berlaku kepada kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam dunia ini ataupun di dalam sejarah manusia ini, ada dua peristiwa yang sangat penting yang perlu kita prihatin dan mengetahui. Yang pertama sekali adalah perkara yang sangat-sangat bermakna dan penting bagi kita semua sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat penting. Peristiwa kelahiran baginda, kerana kalaulah bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya tidak Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ataupun langit ataupun matahari ataupun bulan ataupun bintang ataupun satu makhluk pun Allah takkan ciptakan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Apa yang dimaksud sekalian alam? Semua alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam binatang, alam dunia, alam akhirat, semuanya. Para malaikat sendiri sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di lapisan langit yang berbeza, mereka sentiasa menunggu kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah kurniakan juga kemuliaan tersebut sebagaimana Allah mengurniakan kepada ahli bumi dengan diutuskan baginda Rasulullah SAW ke atas bumi, diberikan juga kemuliaan tersebut kepada ahli langit. Jadi peristiwa yang pertama sekali kita katakan yang paling penting sekali bagi kita semua adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita memahami bahawasanya setiap perkara di dalam dunia ini dicipta hanya senya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita tidak akan dipanggil pelampau kalaulah dihabiskan segala jiwa dan raga dan harta dan umur kita hanya untuk mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun memperjuangkan agamanya. Tak dikira sebagai pelampau. Itu namanya adil. Kerana sekalian alam dicipta khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian alam bergantung kepada rahmat yang Allah utuskan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada benda tersebut, pertama sekali tak ada alam ini. Kalau ada pun tak ada rahmat, maka apa gunanya? Kerana manusia ni kalau tidak ada rahmat, apa kerja dia? Tentulah cari gaduh satu sama lain, kan? Berperang tak habis-habis, sifat manusia. Wa yasfikud dima, sentiasa menumpahkan darah, melakukan kerosakan, kan? Dan sebagainya. Itu adalah peristiwa yang paling bermakna bagi kita, iaitu kelahiran baginda Rasulullah SAW. Perkara yang kedua, iaitu perkara yang paling bermakna dan paling penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diri baginda, adalah Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Apa itu Al-Isra? Al-Isra itu adalah perjalanan malam daripada subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang membawa hambanya perjalanan malam
daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hambanya. Ini satu title yang paling agung sekali, yang ulama ajar kita, yang Allah ajar kita, ya? Yang Allah ajar kita. Hamba. Kita suka dipanggil, oh saya bos, oh saya ketua, saya pengerusi, saya CEO, saya board of directors. Masya Allah. Suka seseorang dapat degree, dapat PhD, besar hati dia, alhamdulillah, bagus. Kemudian banyak lagi macam-macam pangkat di kita di antara masyarakat. Ketahuilah, pangkat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang Allah gelarkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hamba. Itu paling besar sekali. Apabila seseorang itu menghakikatkan diri dia sebagai hamba Allah, itu yang paling mulia, itu nombor satu. Apabila kita mentaati Allah pada segala perintahnya, apabila kita menjauhi segala maksiat, apabila kita mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita memahami keberhutangan kita kepada Allah kerana kejadian kita di atas muka bumi ini, barulah seorang itu dipanggil hamba Allah. Hamba. Apabila nafsu kita hanya berpandukan apa yang Allah benarkan, bahkan bukan benarkan, redai sahaja, wah, itu hamba. Itu hebat. Itu apa? Itu hebat. Siapa tu hebat? Hamba Allah. Itu yang paling hebat. Kita suka dengan macam-macam nama, pangkat, kita gembira. Tetapi ketahuilah yang paling hebat sekali adalah hamba Allah. Sedangkan ulama kita pun sangat berhati-hati di dalam memilih nama bagi gelaran sebagai orang pangkat terbesar di dalam negara kita, dipanggil Duli yang Maha Mulia, kan? Duli yang Maha Mulia, habuk kepada si yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala. Sri Paduka Baginda. Baginda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjunjung sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tugasnya. Begitu sekali ditelitikan oleh ulama kita, memberikan gelaran supaya kita semua sama-sama memahami kita mesti mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang yang pangkat besar juga kena melakukan gitu, apa lagilah kita ni semua? Apa lagilah kita ni semua? Lagilah kita kena hambakan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Mi'raj itu adalah naiknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit. Kalau kita mempelajari di dalam pelbagai kitab sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahawasanya di dalam kitab sirah itu terkandung kisah Al-Isra wal Mi'raj, dan di dalam kisah sirah yang banyak-banyak, yang paling panjang sekali kisahnya adalah Al-Isra wal Mi'raj. Sedangkan baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul 23 tahun. Pelbagai kisah-kisah sirah, tetapi yang paling panjang sekali Al-Isra wal Mi'raj. Di dalam 23 tahun tu, yang paling panjang sekali Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj berlaku tempoh muka bumi, tempoh ahli bumi. Berlakunya Al-Isra wal Mi'raj. Kalau Al-Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa beberapa saat. Al-Mi'raj itu beberapa minit. Diulaskan oleh ulama kita bahawasanya keseluruhan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj itu tidak melebihi 20 minit. Tidak melebihi apa? 20 minit. Kita kalau cerita kasar sahaja 3 jam tak habis. Kalau cerita kasar 3 jam tak habis, bagaimana pula dengan pengalaman orang yang melaluinya? Sepatutnya jauh lebih banyak. Tetapi Allah pendekkan masa bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra wal Mi'raj. Pada tahun ini kita nak belajar. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesusahan itu Allah memberikan kemudahan. Dan sesungguhnya sekali lagi di dalam kesusahan yang sama Allah berikan kemudahan yang lagi satu juga. Satu kesusahan akan datang dua apa? Kemudahan. Ini ada kata-kata Imam Al-Haddad. Dia mengatakan, kalaulah ada kesusahan, maknanya ada berita gembira. Kalau kita sedang melalui kesusahan, maknanya ada berita gembira yang akan datang. Dia takkan susah selama-lamanya susah. Takkan. Dia susah. Senang tu dia akan paling kurang double daripada susah yang kita lalui. Dah lama susah ni. Wah, bagus. Mai dah dekat tu. Dah lama susah. Saya dah 15 tahun susah. Tak apa. Bagus tu. Dah makin lama susah, maknanya makin dekat akan datang kesenangan. Yang terhebat sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila wafat Sayyidatuna Khadijah, isteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal. Tak ada orang boleh berkorban seperti Sayyidatuna Khadijah. Tidak sekali pernah meminta apa-apa daripada Rasulullah. Kerja dia hanya memberi sahaja. Apa Rasulullah nak, dia siapkan. Apa Rasulullah perlukan, walaupun tidak pernah Rasulullah meminta, diberi. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha kaya, jauh lebih kaya daripada banyak orang kaya yang ada dekat zaman ini. Kaya. Satu orang bangsawan, dia korbankan semua harta dia untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai habis. Sampai habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang rasul yang mana selepas menjadi satu orang rasul, dia tidak boleh melakukan pekerjaan lain-lain selain daripada berdakwah. Rasul, dia kerja dia berdakwah sahaja. Yang perniagaan yang baginda Rasulullah lakukan itu sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul. Ada pula setelah menjadi rasul, baginda Rasulullah SAW tak boleh berniaga. Conflict of interest. Macam mana nak jadi satu orang rasul dan nak berniaga? Kan? Tak boleh. Maka Rasulullah hanya dibenarkan untuk berdakwah dan tak dibenarkan untuk berniaga. Keperluan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha 100%. Sebenarnya baginda Rasulullah SAW tak perlukan pun makan, kan? Baginda tak perlu makan.
Kerana Rasulullah kata, inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Apabila satu hari para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Puasa macam mana? Satu hari puasa sambung, 2 hari sambung, 3 hari sambung, 4 hari tak buka. Air pun tak ada, semua tak ada. Lepas maghrib sambung sampai subuh, subuh sambung sampai maghrib, sambung. Sebahagian sahabat cuba buat, ikut Rasulullah. Rasulullah tanya, aku lihat engkau ni sambung-sambung puasa. Sahabat kata, ya Rasulullah, engkau lakukan, kami ikut. Rasulullah kata, inni lastu ka hayatikum. Aku ini bukan macam kamu semua. Kamu kalau tak makan, pengsan. Sebagian sahabat pengsan. Itu yang Rasulullah tanya. Apa jadi? Dia kata, sambung puasa. Mana boleh puasa sambung puasa? Rasulullah kata. Dia kata, ya Rasulullah, engkau lakukan, kami pun lakukan. Rasulullah kata, inni lastu ka hayatikum. Aku bukan macam kamu semua. Kamu ini bila tak makan habis, lemah. Aku ini abitu inda rabbi. Apabila aku tidur pada waktu malam, Allah bagi aku makan dan minum automatically. Tak perlu lalu mana-mana, terus Allah jadikan tenaga dalam badan Rasulullah SAW. Jadilah Rasulullah makan untuk apa? Untuk jadikan sunnah bagi kita. Jadi bila kita makan tu, seronok kan makan kan? Seronok makan, kita suka makan. Jadi bila kita makan tu paling kurang kalau kita niat ikut sunnah, dapatlah pahala. Gembiralah kita, oh Rasulullah makan, aku pun makan. Oh Rasulullah tidur, aku pun tidur. Sedangkan tidurnya baginda Rasulullah SAW bukan macam kita. Antara kelebihan Rasulullah SAW, apabila Rasulullah tidur, Rasulullah tutup mata, tetapi hati baginda sedar. Kita Masya Allah, kalau tutup mata dengan hati, dengan apa semua hilang. Tak sama tidur kita dengan tidurnya baginda Rasulullah SAW. Para Nabi tak boleh tidur macam tidur kita, tak boleh. Allah jadikan mereka tu tak boleh tidur macam kita. Habis cerita. Bahkan tidur itu menunggu wahyu. Mimpi je itu wahyu lah tu. Mimpi je itu wahyu dah tu. Para Nabi. Kita Masya Allah mimpi macam-macam. Rasulullah kahwin, Rasulullah perlu kahwin, Rasulullah tak perlu. Rasulullah kahwin, jadikan sunnah. Seronoklah kita kahwin, kahwin. Kenapa? Ikut sunnah. Ikut sunnah. Jadi alasan nak kahwin lebih pun kerana apa? Ikut sunnah. Seolah-olah kahwin satu tu bukan sunnah pula. Seronok kita cari alasan. Itu kita. Rasulullah tak perlu kahwin. Rasulullah perlu cuci badan dia. Rasulullah tak perlu cuci badan dia. Wadzubabu anhu mumtadi'. Lalat takkan sesekali hinggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keluaran daripada badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lalat tak pernah hinggap. Kita tak boleh panggil najis bagi baginda Rasulullah, kerana baginda Rasulullah apa segala yang keluar daripada badannya bukan najis. Kita yang keluar daripada kita najis. Ada pula baginda Rasulullah SAW yang keluar daripada badan dia bukan najis. Air kecil, air besar, darah baginda semua bukan najis. Sebab itu sahabat-sahabat minum. Sahabat-sahabat minum kerana bukan najis. Kita tak boleh lah, kita punya najis. Rasulullah perlu minyak wangi, Rasulullah tak perlu minyak wangi. Pada satu hari, Ummu Salamah, isteri baginda Rasulullah SAW, sahabat-sahabat ni, dia selalu pesan kepada Ummu Salamah, kalau dapat peluh Rasulullah SAW sikit ambil. Ummu Salamah satu hari pun, pada hari yang panas, Rasulullah rumahnya bukan macam kita, Masya Allah, ada aircon, ada kipas. Pada hari panas, tidur waktu panas apa jadi?
badan kita ni kalau tak tidur waktu panas kemungkinan tak berpeluh, tapi kalau tidur dia akan jadi apa? Peluh-peluh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu panas tidur keluar peluh. Ummu Salamah pelan-pelan cuba kerik peluh baginda, masukkan di dalam botol. Masukkan di dalam botol. Apabila Rasulullah sedar, Ummu Salamah, apakah yang kau lakukan ni? Dia kata, ya Rasulullah, kami mengambil peluh engkau, campurkan dengan minyak wangi kami, jadilah minyak wangi kami minyak yang paling wangi sekali. Minyak yang apa? Paling wangi sekali. Rasulullah kata, asabti, engkau telah melakukan benda yang betul. Bagus, betul, tak ada masalah. Bagi Rasulullah tak perlu minyak wangi, tetapi bagi Rasulullah pakai juga minyak wangi, supaya kita, orang macam kita ni, bila pakai minyak wangi ni, kita seronok lah, ikut nafsu. Kita merasa seronok lah, ini itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Kehidupan baginda Rasulullah SAW tak perlukan kepada semua perkara. Baginda naik unta, naik kedai, berjalan kaki. Padahal baginda tak perlu naik unta, naik kedai, naik kuda tak perlu. Baginda ada burak sallallahu alaihi wasallam. Kenapa naik unta? Supaya seronoklah kita naik unta, supaya seronoklah kita bawa kereta. Kita panggil naik kuda, macam kuda lah kereta kita kan. Nampak tak kehidupan baginda Rasulullah SAW berapa beza dengan kita. Dari baginda dengan sifat rahmatnya melakukan semua sifat-sifat tersebut supaya kita ini dapatlah konon-konon mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha habis korban hartanya semua untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakciknya baginda Rasulullah juga, Abu Talib, itu adalah satu orang yang banyak mempertahankan baginda Rasulullah SAW. Orang Quraisy menyakiti semua orang Islam, tinggal Rasulullah sahaja dia belum menyakiti, kerana Abu Talib itu ketua Quraisy. Dan Rasulullah SAW dibesarkan di dalam rumah Abu Talib. Rasulullah itu seperti anak Abu Talib, dijaga dan sebagainya. Bahkan Abu Talib dekat rumah dia tak makan selagi Rasulullah SAW tak datang. Sebelum Rasulullah menjadi Nabi, menjadi Rasul, waktu dia muda, kalau Rasulullah ada, makan tak pernah habis, melimpah ruah kalau Rasulullah duduk. Kalau Rasulullah tak duduk, tak ada, makanan jadi habis. Habislah, makan habislah, itu biasa lah. Tetapi bila wujudnya Rasulullah SAW, makan tak habis, keluar daripada bawah, tak tahu dari mana. Hebat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, Abu Talib meninggal, Sayyidatuna Khadijah meninggal. Baginda sedih, dua kali. Sedih yang panjang, yang berpanjangan. Wahyu tak turun selama sebulan. Orang kafir Quraisy, walaupun dia berhubungan dengan Rasulullah SAW, tapi mereka tak salah selalu dengan pada setiap kali mereka berhubungan dengan Rasulullah SAW. Pada malam hari mereka berhenti di belakang rumah Rasulullah, cuba mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka mendengar yang datang mendengar itu bukan informasi yang kecil.
boleh dengar. Itu tak boleh dengar. Sumpah tak dengar. Sumpah tak dengar. Lepas itu kau dengar semua kata-kata. Sumpah tak dengar. Sumpah tak dengar. Tembung. Nak dengarkan Quran. Orang Arab adalah orang ketahuan. Mereka faham Quran. Mereka jatuh ini satu susunan yang unik, satu cara bacaan yang cantik, perkataan-perkataan yang pelik. Jadi mereka tahu ini bukan daripada manusia. Dan Rasulullah SAW tidak belajar syair daripada diri dia. Kan dikenali Rasulullah SAW tak reti nak bersyair pun. Bukan Yasin kita baca wa ma anzalna syi'ra wa ma bagila. Allah kata kami tidak mengajar dia syair dan dia takkan boleh. Begitu datang orang yang pernah belajar syair, kemudian dia makin meningkat ilmu syair itu, maka mesti kita sebagai yang mengajar. Ini adalah yang tak makan. Diketahui Rasulullah SAW tak pandai bersyair. Tidak ada orang yang pernah ada di syair, tak pernah dengar di syair. Begitu bacaan manusia. Pada siang hari bermusuh Quran, pada malam hari mendengar Quran. Begitulah hal keadaan. Apabila selalunya mereka seronok dengan benda baru. Pada tempoh tertentu bulan, tak ada ayat baru pun. Tak ada ayat baru pun yang sampai. Pada setiap hari mereka keluar Abu Jahal. Wahai Muhammad, Tuhan kau dah tinggalkan kau. Wah, setiap hari mengejek. Malam hari minta mendengar bacaan Quran Rasulullah SAW. Dia tahu pula Rasulullah tak dapat wahyu dah sebulan. Wahai Muhammad, mana wahyu? Tuhan kau dah tinggalkan kau. Allah turunkan ayat Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma Tuhanmu tidak mengucapkan selamat jalan kepadamu, ataupun Tuhanmu tidak meninggalkan. Juga sebelum berlaku Al-Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW pergi ke Taif. Taif ini, hubungan dia dengan Rasulullah SAW sangat special. Rasulullah membesar 4-5 tahun Rasulullah membesar di Taif. Sampai umur Rasulullah 4 tahun setengah Rasulullah di Taif. Sebelum Rasulullah sampai ke Taif, kering pantang, dilanda kemarau, macam-macam penyakit. Kambing semua kurus-kurus, tanaman semua hancur. Datang Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah masih bayi. Halimatus Sa'diyah mendoakan kepada Allah SWT dengan berkat anak ini, turunkanlah hujan, kasihlah susu kepada kambing kami, kasihlah berkatan kepada tanah ini, hilangkan penyakit. Semua terjadi. Jadi sejarah orang Taif mengetahui ini Rasulullah SAW bukan orang biasa-biasa. Ini special. Dan Taif itu banyak tanaman, macam-macam tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bunga, wangi-wangian, semua Taif. Sampai sekarang, sampai hari ini, tempat banyak buah wangi dekat mana? Taif. Jadi apabila Rasulullah nak pergi ke Taif, mengharapkan kepada Allah SWT, kalau orang Mekah ni betul-betul degil sangat kata nak pergi, betul-betul tak nak, cubalah aku ke Taif. Sunyilah gembira Rasulullah pergi ke Taif, buat persiapan, pakai pakaian yang cantik, pergi ke Taif, dakwah mereka agar terima agama Allah SWT. Dalam masa yang sama mengharapkan agar Allah memudahkan bagi orang Islam, kerana waktu itu orang Islam di pulau, tak boleh berniaga,
dengan orang Mekah, tak dapat berniaga, dikeluarkan, disingkirkan daripada Mekah, tak boleh kahwin dengan orang kafir Quraisy, harta mereka semua dirampas, rumah, harta-harta mereka dirampas, mereka dihalau keluar, duduklah dekat tepi pegunungan dekat Mekah tu, tak boleh berdekati, tak boleh masuk dalam kawasan tanah haram, di pulau habis-habis. Jadi Rasulullah punya harapan paling banyak, sahabat-sahabat sakit dan sebahagian meninggal kerana kelaparan. Rasulullah pergi ke Taif mengharapkan agar orang Taif ni kerana suka kepada dia dan teringat jasa baik, paling kurang bolehlah berjual beli. Bukan Rasulullah minta free, Rasulullah tak suka minta free. Masjid Nabawi tanahnya pun Rasulullah bayar. Berjual beli agar dapat kemudahan orang Islam dapat makan sikit. Kesian, dekat padang pasir bukan senang nak tanam tanaman, dekat Taif lah tempat tanam tanaman. Orang Taif membalas dengan sebaliknya, dihalau baginda Rasulullah, dilontarkan batu, diminta kanak-kanak lontarkan batu sampai darah berlumuran di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesusahan 1, 2, 3, 4. Sampaikanlah Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Apabila sampai ke rumah, di dalam perjalanan tersebut datang 2 malaikat. Kerana Taif ini di kawasan pergunungan, gunung kiri dan kanan. Para malaikat mengatakan kepada ya Muhammad, ya Rasulullah, ini kau perintahkanlah kami hancurkan mereka dengan 2 gunung ini, hempak saja, selesai masalah. Rasulullah kata, aku ini dihantar sebagai rahmat semata-mata. Kalaulah mereka tak nak terima agamaku, inni arju minallahi an yukhrija min aslabihim ya'budullaha la yusyrikuna bihi syai'a. Kalaulah mereka tak nak terima agama aku, tapi aku mengharap daripada Allah agar daripada keturunan mereka itu keluarlah manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Ini baginda Rasulullah itu. Kalau kita dengan musuh kita, aku benci dia, anak dia, cucu dia, 7 keturunan, 70 keturunan aku benci. Ini hal keadaan kita. Rasulullah tak ajar kita sebegitu. Mak bapak dia yang sakitkan aku harap anak dia selamat, insya-Allah. Aku akan berikan balasan yang baik pada anak-anaknya. Itu yang aku harap. Aku tak nak balas balik pada anak-anak dia apa-apa. Dan alhamdulillah, tidak lama selepas itu memang Taif semuanya masuk Islam 100%. Berlaku pelbagai kesusahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah selepas susah sampailah Allah Subhanahu wa taala menjemput baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melalui satu pengalaman yang hebat yang tidak ada satu manusia pun melaluinya, iaitu adalah Isra wal Mi'raj. Azan dulu. Azan dulu. محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. اغفر لي ولوالدي يا رب، 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 اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Jadi di dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara dan banyak peristiwa yang berlaku. Ini kita dah sampai jam berapa? Terus je. Pukul 9 boleh? Boleh Besok pun ada kerja kan? Besok Jumaat.
Saya duduk Johor, Jumaat cuti besok. Ahad kerja tu Johor, seronok. Sabtu diam. Semua, itulah salah satunya hari yang betul-betul semua orang cuti dekat Johor. Ala kulli hal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas banyak kesusahan yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah nak menyejukkan hati baginda, nak bagi tahu baginda bahawasanya jikalau ahli bumi tak nak menerima engkau wahai Muhammad, jangan risau. Di sana ada makhluk yang lebih mulia dan lebih hebat, di satu alam yang lebih hebat, akan menerima engkau jauh lebih baik daripada bagaimana ahli bumi menerima engkau. Orang bumi tak nak terima, maka di situ ada ahli langit nak terima. Manusia yang berdosa tak nak terima, para malaikat yang suci nak tak sabar-sabar nak melihat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghantar Jibril. Apabila sewaktu itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainan naumi wal yaqadhah, di antara tidur dan bangun, separuh jalan nak masuk tidur, maka datang Jibril kejutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bangun, ambil wuduk dan salat 2 rakaat. Baginda Rasulullah terkejut. Ini bukan waktu yang biasa sepatutnya baginda melakukan solat tahajud tu. Ini baru waktu awal malam, baru nak tidur. Maka baginda Rasulullah pun bangunlah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Ini adab baginda Rasulullah SAW. Apabila menerima perintah, ditaati dahulu, dilakukan perintah tersebut, barulah bertanya untuk ilmu. Ya Jibril, apakah tujuan ini? Apabila Jibril suruh Rasulullah melakukan wuduk, baginda Rasulullah lakukan wuduk. Lakukan salat 2 rakaat, lakukan salat 2 rakaat. Alhamdulillah. Di antara bainar rukni wal maqam, di antara rukun dan juga maqam Nabi Ibrahim, baginda melakukan salat 2 rakaat. Selepas itu baginda Rasulullah tanya, wahai Jibril, apakah tujuan ini? Maka Jibril bagi tahu, ini adalah malam kekasih bertemu dengan kekasih. Wah, Rasulullah gembira. Rasulullah apa? Gembira. Rasulullah tahu pada malam tersebut Rasulullah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemberian untuk satu makhluk sahaja dekat atas muka bumi ini, bertemu dengan Allah semasa hidup, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Selain daripada Rasulullah, tak ada siapa dapat. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, tak dapat. Semua para nabi tak dapat. Yang dapat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa satu kenderaan yang paling hebat, iaitu Burak. Sebahagian orang namakan kapal terbang Burak Air. Masya Allah. Dekat Libya ada Burak Air. Orang Islam balik-balik macam tu jugalah. Nak tak nak dia akan namakan benda-benda ada yang kait mengait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarikat korporat besar pun namakan apa? Burak. Bagus. Tak tahu lepas ni siapa dapat idea, ada transportation company namakan Burak. Burak Transport. Sepantas Burak. Datang Burak. Burak ini kenderaan tunggangan para nabi sahaja. Semua para nabi naik Burak. Ya, Nabi Sulaiman pun naik Burak, Nabi Ibrahim pun naik Burak. Semua para nabi naik Burak. Cuma Burak ni, dia tahu di situ ada satu yang paling mulia, paling hebat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu makhluk saja belum tunggang aku, dan dia pula yang paling hebat. Itu tak sabar-sabar.
selalu dengar tentang Rasulullah, tentang Muhammad. Bila sekali dapatlah peluang dia, maka Jibril pun memerintahkan Rasulullah naik atas burak. Apabila Rasulullah naik saja atas burak excited, gembira, gairah, maka burak pun bergoyang-goyang, happy, gembira, happy. Oh, Jibril tegur, wahai burak, tidakkah kau tahu siapa yang sedang menunggang kau ni sekarang? Goyang. Itu kita punya bahasa lah, goyang. Itu bukan Jibril kata. Lebih kurang macam tu. Kau ni goyang, tak tahu ke siapa atas kau ni? Burak kena tegur, malu dia, segan sampai peluh. Segan, kena tegur. Dia tak sedar, dia excited, dia bergoyang-goyang Rasulullah atasnya. Jibril memerintahkan burak pun berjalanlah, ambil satu langkah sampai ke satu tempat. Jibril memerintahkan Rasulullah, wahai Muhammad, ya Rasulullah, turun solat 2 rakaat. Rasulullah turun solat 2 rakaat. Baru Rasulullah tanya, wahai Jibril, apakah tempat ini? Ini adab Rasulullah ajar. Kalau kita tak, kalau guru kita ajar, kita tanya dulu, kenapa? Untuk apa? Apa pahala dia? Kan? Doesn't make sense lah. Tak masuk akal. Tak nak buat. Kenapa? Tak logik. Wah, itu kita punya kesombongan. Kan? Apa Allah perintah, kita taat dahulu. Selepas kita taat, baru kita tanya mengapa, untuk apa. Taat dahulu baru tanya ilmu. Bukannya kita sebelum taat buat salat rakaat duha 2 rakaat. Untuk apa? Bawa rezeki. Okey, boleh. Dapat pahala? Tak apalah, aku nak rezeki, pahala tak apa. Itu kita punya sikap. Nak dunia sahaja. Ayat 1000 dinar, suka kita dengan ayat 1000 dinar. Kenapa? Fulus dinar. Sikap manusia. Tetapi Rasulullah ajar taat dahulu baru tanya. Taat dahulu. Ya Jibril, apakah tempat ini? Oh, ini tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jalan. Ambil satu langkah sampai ke satu tempat. Ya Rasulullah, turun solat 2 rakaat. Rasulullah turun solat 2 rakaat. Ya Jibril, apakah tempat ini? Selepas taat baru tanya. Ya Jibril, apakah tempat ini? Ini adalah tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan. Ya Muhammad, ya Rasulullah, turun solat 2 rakaat. Apakah tempat ini? Ini tempat kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Jalan, sambung perjalanan. Di dalam perjalanan nampak ada beberapa orang panggil. Satu orang Yahudi panggil, ya Muhammad, mari sini. Rasulullah tak jawab. Satu orang Nasrani panggil, ya Muhammad, datang sini. Rasulullah tak jawab. Satu orang perempuan tua panggil, ya Muhammad, mari sini. Perempuan tua dihiasi dengan pelbagai hiasan dan wangi-wangian. Rasulullah tak jawab. Maka Rasulullah tanya, wahai Jibril, apakah 3 orang tu? Dan satu orang Yahudi. Kalau kau terima panggilannya, maka terjadilah Yahudi semua umatmu. Itu siapa? Itu Nasrani. Kalau kau menjawab, maka Nasranilah semua umatmu. Perempuan tua itu siapa? Itu dunia. Kalau kau menjawab panggilannya, nescaya umat kau ni kejar dunia tak habis-habis. Rasulullah diberikan 3 pilihan minuman: susu, air, dan arak. Rasulullah pilih susu. Jibril kata, asabtal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Ini kita cerita, kita pendekkan cerita ni. Rasulullah beberapa saat saja sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Kita dah sejam cerita. Sampai ke Masjidil Aqsa,
Rasulullah pun pergi melakukan solat. Solat waktu itu, solat bukan macam kita sekarang, berbeza. Kerana solat yang disyariatkan kita ini khusus selepas Mi'raj. Itu sebelum, yang Rasulullah mengimamkan solat itu sebelum Mi'raj. Rasulullah mengimamkan solat, di belakangnya itu ruh semua para nabi yang telah wafat, dan juga sebahagian nabi yang belum wafat lagi, seperti Nabi Isa dan juga Nabi Ilyas, Nabi Idris itu belum wafat. Para nabi melakukan salat di belakang Rasulullah SAW untuk apa? Untuk menunaikan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun min 'indi anfusikum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil janji daripada semua para nabi, apabila datangnya pada mereka kitab, setiap para nabi itu ada kitab tersendiri dan hikmah, kenabian. Kemudian apabila datang satu waktu, maka datang satu orang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'minunna bihi, kamu semua ini akan beriman kepada dia. Bukan itu saja, wala tansurunnah, kamu semua ini akan membantunya. Ini adalah satu manifestasi yang mana mereka pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa pada akhir zaman nanti, pada akhir zaman bukan nanti, tak lama lagi, maka Nabi Isa akan datang menganuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewakili semua para nabi yang lain yang pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tanya, wahai Jibril, siapa tu di belakang aku? Dia jawabnya, Jibril itu adalah ruh segala nabi yang telah datang sebelum kau. Maka Burak sampai ke Masjidil Aqsa. Burak tak lebih daripada Masjidil Aqsa. Rasulullah letakkan Burak di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan. Ini perjalanan ascension ataupun mi'raj, ataupun naik ke langit. Rasulullah naik ke langit. Rasulullah pijak satu tangga, seolah-olah tangga. Rasulullah pijak sampai terus ke langit yang pertama. Jibril ini adalah ketua malaikat general, nombor 1, paling ketua sekali. Langit ni tempat Jibril turun naik selalu daripada dulu. Maka Jibril akan turun naik. Selalu Jibril akan turun naik. Juga langit Allah SWT ciptakan ada pintu tetamu. Dan biasa Jibril tak lalu pintu tetamu. Jibril akan ikut jalan dia. Ini langit, ini tempat dia. Ada pintu, Allah ciptakan pintu-pintu langit. Ini untuk tetamu. Dan untuk naik turun ke langit ni biasa kerja Jibril. Jadi Jibril bawa Rasulullah SAW ke langit pertama, ketuk pintu langit pertama. Maka penjaga pintu langit pun tanya, siapa di situ? Kerana ini pintu tetamu. Maka Jibril pun menjawab, ini Jibril. Ini siapa? Jibril. Maknanya buka pintu, jangan main-main. Tapi mereka bertanya, pasal Jibril biasa tak ikut pintu. Jibril jalan saja bila-bila dia nak. Kalau dia ikut pintu tetamu, maknanya betul-betul ada sesuatu perkara yang sangat istimewa. Maka malaikat yang menjaga pintu bertanya, Jibril, siapa bersama dengan kau? Maka Jibril pun menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apabila penjaga pintu langit dengar saja nama Muhammad, terus dia tanya, wahai Jibril, adakah ini masanya Muhammad dihantar kepada kita? Kemudian Jibril menjawab, na'am, ya, inilah waktunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar kepada kamu semua. Maka para malaikat pun bukalah pintu langit yang pertama, menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu jenis sambutan yang sangat hebat yang tak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami sebelum ini. Tak pernah. Sedih kan dekat bumi? Tak ada orang sambut dengan baik. Mari Muhammad, aku bagikan kau satu sambutan yang sangat hebat dekat langit. Sambutan yang orang bumi sebanyak mana pun mereka lakukan, takkan mampu sambutan seperti ahli langit. Maka disambutlah dengan sambutan yang begitu besar, begitu meriah, begitu seronok. Sambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat semua menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat sambut. Ini standard malaikat. Kalau kita panggil standard kayangan kan, ada lagi satu standard lebih hebat daripada itu, standard malaikat. Sambut. Di langit pertama ada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun menyambut Rasulullah, marhaban bin Nabi Saleh, marhaban bibni Saleh wa Nabi Saleh. Selamat datang kepada anakku yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian Nabi Adam melakukan pelbagai doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah selesai sambutannya. Teruskan perjalanan, naik langit kedua, lakukan satu bijak lagi, terus sampai ke langit kedua. Apabila sampai langit kedua, ketuk pintu. Siapa itu? Jibril. Oh, Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini waktunya Muhammad dihantar kepada kita? Kemudian Jibril menjawab, ya. Kemudian dibuka pintu kedua, diberikan sambutan yang begitu meriah, jauh lebih hebat daripada sambutan dekat langit pertama. Semua para malaikat tak sabar-sabar nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pukul 9. Nak berhenti ke nak sambung? Ha? Sambung, okey, kita sambung. Nanti awak cakap dengan saya lah bila berhenti. Pada langit yang kedua, ada di situ Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bin akhin salih wa Nabi salih. Selamat datang kepada saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Sambutan di langit kedua itu lebih hebat daripada langit pertama berkali-kali ganda. Kemudian berdoalah Nabi Isa dan juga Nabi Yahya bagi Rasulullah SAW. Teruskan perjalanan ke langit yang ketiga. Sama di langit yang ketiga, ketuk pintu. Siapa itu? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia sudah dihantar kepada kita? Ya, inilah waktunya dihantar kepada kamu semua. Dibuka pintu langit ketiga, dapat lagi sambutan yang jauh berlipat kali ganda lebih hebat daripada langit yang kedua. Di situ Nabi Idris atau Nabi Yusuf, salah satu dulu, mungkin Nabi Yusuf, tak silap saya, maaf. Ada Nabi Yusuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'idha bihi syatrul hasan. Rasulullah kata Nabi Yusuf ini mempunyai separuh kecantikan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah menciptakan satu kecantikan yang penuh. Separuh ini khusus untuk Nabi Yusuf. Lagi separuh, kongsilah kamu wahai matahari, bulan, bintang, pokok-pokok, manusia, binatang, jin, malaikat, semua dekat lagi separuh tu. Bayangkan bagaimana kecantikan Nabi Yusuf. Habis kecantikan Rasulullah bagaimana pula? Kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan daripada satu tu yang diseparuhkan.
Kecantikan Rasulullah SAW dicipta asing sebiji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Yusuf begitu cantik, sedangkan dia separuh, bagaimana pula baginda Rasulullah SAW? Itu lagi special. Itu tak boleh nak diungkapkan. Sebab itu para ulama kita mengatakan, dan kita apabila kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apa kau nak dalam syurga? Walaupun di dalam Quran menceritakan syurga ada sungai, ada istana, ada pokok-pokok, ada bidadari, ada apa yang kau nak dalam syurga? Sahabat-sahabat apabila menjawab, dia jawab apa? Murafaqataka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak bersama dengan kau ya Rasulullah. Kerana mereka memahami apakah yang paling hebat di dalam syurga tu. Kalau siapa-siapa nak sibuk duk makan, duk bermain, duk bidadari, itu dia tak tahu apa dalam syurga. Itu khayalan belaka. Itu dia masih dalam dunia lagi. Masih dalam pemahaman dunia. Yang paling hebat di dalam syurga itu, paling nikmat, hebat besarnya, iaitu bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat memahami. Ya Rasulullah, aku tak peduli pasal syurga. Yang penting aku bersama-sama dengan kau. Yang penting aku bersama-sama dengan kau, ya Rasulullah. Syurga tak apa, yang penting kau. Kerana hidup bersama Rasulullah lebih hebat daripada hidup dalam syurga. Itu sahabat-sahabat memahami. Kita tak faham. Nak nanti dalam syurga aku nak makan, nak minum. Itu kita. Naik langit keempat, Nabi Idris sama, ketuk pintu. Siapa itu? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah bersamamu? Adakah ini waktu dihantar? Ya, ini waktu dihantar. Buka pintu. Mana sambutan yang lebih hebat daripada langit ketiga, kedua, ke satu dikumpulkan, yang keempat lebih hebat. Jumpa dengan Nabi Idris. Naik langit kelima, sama, ketuk pintu, masuk, sambutan lebih hebat daripada semua digabung. Nabi Harun di sana. Naik langit ke-6, ketuk pintu. Siapa itu? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia telah diutuskan kepada kami semua? Ya, telah diutuskan. Maka dibuka pintu, sambutan yang sangat hebat, sangat meriah, lebih hebat daripada 4 bawah digabungkan, 5 bawah digabungkan. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya, ya Rasulullah, ke mana kau nak pergi? Rasulullah menjawab, malam ini aku bertemu dengan kekasihku. Siapa kekasih Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wow, Nabi Musa excited, bergembira, kerana itu permintaan aku dulu tak dapat. Ini Rasulullah dapat. Ini Rasulullah apa? Dapat. Tengok para Nabi, apa yang mereka suka? Aku nak berjumpa dengan Allah. Ya Allah, aku nak berjumpa dengan kau. Apabila kita salat, sebenarnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tak faham, tetapi para Nabi faham. Sebab itu para Nabi suka salat. Rasulullah paling suka orang salat. Dijadikan penyejuk mata bagi dia tengok orang salat. Sejuk mata dia. Naik langit ke-7. Siapa itu? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia sudah dihantar kepada kami? Ya, dia sudah dihantar. Buka pintu. Masya Allah, dia punya sambutan langit ke-7 jauh lebih hebat daripada semua langit yang disambut. Di situ ada Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Nabi Ibrahim, berjanggut putih. Di dalam syurga ada 3 orang saja yang berjanggut, antaranya Nabi Ibrahim. Kita semua dalam syurga tak ada janggut. Amrad disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Tak ada janggut, tak payah potong-potong, trim-trim, risau-risau, inai-inai dah tak payah lagi. Kucung, botak, licin, tak payah cukur pun. Memang tak ada. Nabi Ibrahim yang menyambut Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rasulullah, akri minni ummataka salam, sampaikanlah salam kepada umatmu. Nabi Ibrahim sampaikan salam pada kita semua. Wa akhbirhum, dan bagi tahulah mereka
bi annal jannata thayyibatut turbah, syurga itu tanahnya subur, wa annaha qi'an, akan tetapi tanah lapang, kosong, wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nak tanam pokok-pokok dan tanaman dalam syurga, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nabi Ibrahim kirim salam pada kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah nampak malaikat Malik bagi salam, wahai Malik, assalamualaikum. Malaikat Malik ni malaikat apa? Jaga api neraka. Allah tak beri dia rahmat dalam hati. Dia tak ada sifat rahmat. Dia salam-salam ni dia tak faham. Dia faham apa? Dia faham sebat orang, dia faham. Kasih orang seksa, dia faham. Kasih orang susah, dia faham. Kasih merana, dia faham. Salam, dia tak faham. Allah yang ciptakan dia sebegitu. Rasulullah bagi salam kat Malik, Malik tak jawab. Tapi kat sebelah ada general. Siapa general? Malaikat Jibril. Jibril tegur, wahai Malik, tidakkah kau tahu siapa ini? Ini adalah Sayyidul Khalq. Ini adalah penghulu segala ciptaan Allah. Nak bagi tahu Malik, kalau bukan pasal dia, engkau pun tak ada wujud. Barulah dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekali je malaikat Malik pernah jawab salam, dan dia takkan jawab lagi selama-lamanya. Selepas itu dah tak ada lagi salam. Selepas itu azab dan merana semata-mata sahaja Malik. Kemudian Rasulullah teruskan perjalanan. Sampailah melalui satu tempat ke satu tempat. Banyak kisah cerita, cuma kita tak ada masa. Sampai satu peringkat Sidratul Muntaha. Di situ pokok, ditulis semua nama seseorang. Apabila jatuh daunnya, maka itu menunjukkan ajalnya telah pun sampai. Maka Rasulullah SAW, Jibril pun mengatakan, ya Rasulullah, engkau teruskan perjalanan. Ini langit ni, ini bukan alam aku. Alam aku biasa bumi. Ini alam aku, ini langit, ini alam engkau wahai Jibril. Adakah di sini satu orang peneman meninggalkan penemannya? Aku makin lama makin kagum, makin tak tahu protokol langit, apa yang ada, siapa berjumpa, apa aku nak cakap, semua serba tak tahu. Engkau yang tahu wahai Jibril. Takkan kau nak tinggalkan aku kat sini? Dah sampai sini kau nak tinggalkan? Kurniaan Allah yang paling besar yang Allah nak bagikan aku pada malam ni, adakah ini kau nak tinggalkan? Jibril kata, ya Rasulullah, kalau engkau teruskan perjalanan, engkau akan tembus. Tapi kalau aku akan teruskan perjalanan, aku akan hangus, terbakar. Maknanya ciptaan Rasulullah SAW itu jauh lebih hebat daripada ciptaan Jibril. Maka Rasulullah pun teruskan perjalanannya. Allah datangkan bisikan suara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke dalam telinga Rasulullah SAW. Nak tenangkan baginda Rasulullah SAW. Kerana baginda Rasulullah sangat rapat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah Rasulullah melepasi satu hijab dari satu hijab, satu hijab, satu hijab, sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada tak ada tempat, bukan bertempat. Allah tidak bertempat. Kemudian Rasulullah dengan penuh adab bertemu dengan Allah, menyebutkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nampak? Bacaan yang kita baca dalam solat itu bukan calang-calang punya bacaan. Itu bacaan Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah di dalam keadaan sangat hebat tu, pemberian agung Rasulullah SAW, Rasulullah tidak lupa kepada para nabi yang lain dan juga orang-orang salihin yang lain. Assalamu alayna, salam kepada kami
wa ala ibadillahi salihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang salihin. Di situ Rasulullah minta berbagai perkara daripada Allah SWT, macam-macam. Kita pendekkan cerita. Allah memberikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 salat. Berapa salat? 50 sahaja. Apabila Rasulullah turun ke bumi, Rasulullah bagi tahu sahabat, Allah bagi 50 solat, kemudian jadi 5, dikurangkan sampai jadi 5. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tak terima yang 50 tu? 50 dengan 5 mana lagi seronok bagi sahabat? 50 lagi seronok. Rasulullah kata, umat aku lemah-lemah, tak percaya tanya imam. 5 pun berat, 5 pun apa? Tapi sahabat dia tak tengok 5, dia tak tengok 5. Bagi dia lagi banyak bertemu dengan Allah, lagi apa? Lagi seronok. Itu jiwa para sahabat. Mereka memahami di dalam hidup ini mereka nak bertemu selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikanlah Rasulullah SAW 5 salat. Pada malam itu macam-macam. Allah berikan Rasulullah Lailatul Qadar, yang mana satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berikan Rasulullah Al-Fatihah. Rasulullah memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat terbaik, terakhir dihantar tapi paling awal masuk syurga. Tak adil. Memang tak adil. Kerana ini kurniaan Allah, bukan kait-mengait dengan keadilan. Ini kurniaan Allah. Macam-macam. Sehinggalah Allah berikan 50 salat. Rasulullah gembira. Berapa salat? 50 salat. Rasulullah dengan penuh semangat, Rasulullah turun ke bumi. Turun balik langit ke-7, langit ke-6. Langit ke-6 siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Ingat tak Nabi Musa seronok nak berjumpa dengan Allah. Dia kata, kalau aku tak dapat, paling kurang aku dapat pengalaman orang yang dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Dia tak sabar-sabar nak tengok Rasulullah SAW. Tengok Rasulullah. Apabila Rasulullah turun dari langit ke-7 sampai langit ke-6, langit ke-6, ya Rasulullah berhenti. Jangan. Wah, punyalah cantik baginda, punyalah wangi, punyalah hebat. Sampailah nak 9 suku. Sampailah dia terfikir terus, ini Muhammad baru jumpa 1 kali dengan Allah. Kalau jumpa 2 kali, apa jadi agak-agaknya? Lebih hebat atau tidak? Ini kebijaksanaan para nabi. Ya Rasulullah, ceritakan sikit apa yang berlaku. Oh, Rasulullah cerita sampai Rasulullah cakap, dan aku mendapat 50 waktu salat. Dia tahu. Dia tengah fikir, dia tengah cari point macam mana nak bagi tahu Rasulullah, pergi sekali balik jumpa dengan Allah SWT. Ya Rasulullah, ini 50 salat, umat kau tak mampu ya Rasulullah. Umat aku jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih pandai pun tak mampu. Umat kau lemah-lemah, kecil-kecil, umur pendek, dia takkan mampu. Irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif. Pulanglah engkau kepada Tuhanmu, minta kurang. Minta apa? Minta kurang. Rasulullah naik berjumpa dengan Allah, minta kurang. Dapatlah 45. Berapa? 45. Rasulullah turun balik berjumpa dengan Nabi Musa. Wah, kali kedua makin cantik, makin hebat, makin seronok. Ya Rasulullah, berapa? 45. Tak mampu. Tak mampu ya Rasulullah, minta kurang. Irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif. Pulang kepada Tuhanmu, minta kurang. Rasulullah naik, minta kurang. Dapat berapa? 40. Setiap kali kurangkan 5. Turun balik. Ya Allah, makin cantik, makin hebat, makin seronok. Berapa? 40. Tak mampu ya Rasulullah,
naik 35, 30, 25, 20, 10. Setiap kali Rasulullah turun, Nabi Musa makin seronok. Ini pengalaman jumpa dengan Allah Subhanahu. Sampailah apabila Allah kurangkan sampai ke 5, apabila 10 Allah kurangkan ke 5, dan Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, 5 salat bagi mereka pahala 50 waktu. 5 salat bagi mereka pahala 50 waktu. Apabila Rasulullah dengar perkara tersebut, Rasulullah tahu ini last. Ini apa? Ini terakhir. Rasulullah turun. Nabi Musa tengok, kali ke-9, berapa punya cantik, berapa punya seronok. Ya Muhammad, ya Rasulullah, berapa? 5. Tak mampu. 5 pun apa? Tak mampu. Tak percaya, tanya kita. Betul tak? Tanya diri sendiri. Yang 5 ni kalau kabut. Pergi shopping dia, alamak macam mana ni solat? Pergi kerja trafik jam, alamak macam mana solat? 5 waktu. Tak mampu. Rasulullah kata, aku malu dengan Tuhanku. Aku dah malu dengan Tuhanku. Kerana Allah kata bagi 5 salat bagi mereka pahala 50 waktu. Rasulullah malu, tak kena tibutan ambil. Rasulullah, Nabi Musa dah tak ada modal lagi. Rasulullah teruskan perjalanan sampai turun ke bumi. Rasulullah teruskan perjalanan sampai turun ke bumi. Sampailah ke bumi. Diriwayatkan oleh para ulama kita bahawasanya disitulah bermulanya Rasulullah SAW tak ada bayang-bayang. Rasulullah ni tak ada bayang-bayang. Tak ada apa? Sebahagian ulama mengatakan sejak lahir Rasulullah tak ada bayang-bayang. Sebahagian ulama mengatakan sejak Isra' wal Mi'raj lah Rasulullah tak ada bayang-bayang. Apabila sampai ke bumi, Rasulullah begitu ceria, begitu seronok, begitu menarik. Apabila di langit bersama dengan Allah SWT, Rasulullah fikirkan, ya Allah, bagaimana aku nak sampaikan benda ni kepada manusia? Rasulullah katakan dengan Rasulullah, Allah mengatakan dengan Rasulullah, ya Muhammad, jangan risau, bersamamu adalah As-Siddiq. Bersamamu adalah siapa? As-Siddiq. As-Siddiq siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq itu daripada Allah. Itu title daripada Allah. Itu bukan title daripada mana-mana manusia. Sampailah ke bumi. Abu Jahal pula seronok dengar pasal Rasulullah, pasal Nabi Musa. Tiba-tiba Abu Jahal ni suka cek pasal. Setiap hari dia cek pasal dengan Rasulullah SAW. Saja dia cek gaduh. Setiap malam lepas pagi, Muhammad, ada cerita baru ke malam tadi? Saja tanya. Ada cerita baru? Kerana wahyu banyak turun pada waktu malam. Banyak juga, sebagaimana banyak waktu siang, banyak juga waktu malam. Muhammad, ada cerita baru. Pada pagi itu Rasulullah ceria, meriah, cantik, bercahaya, wangi, gembira. Baru lepas Isra' mestilah gembira. Saya bertak gembira. Oi, Abu Jahal tengok lain macam je dia ni. Muhammad ada cerita baru. Rasulullah kata, ada. Cerita apa? Malam tadi aku ke Masjidil Aqsa dan aku balik ke sini. Hai Abu Jahal, jap. Majlis. Kita malam tadi aku ke Masjidil Aqsa, kemudian aku balik ke sini. Engkau pergi Masjidil Aqsa malam tadi dan pagi ni kau kat sini dengan kita? Rasulullah kata, ya. Oh, Abu Jahal, ini bagus. Ini nak cari modal, nak melakukan, memperdayakan orang supaya tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, adakah engkau akan ceritakan kepada semua orang jika aku kumpulkan orang Quraisy? Dia kata, ya, aku akan ceritakan. Katakan bagi diri Rasulullah SAW, dikumpulkan orang Quraisy ramai-ramai. Wahai orang Quraisy, mari, ada cerita seronok. Ada cerita apa? Hari ini ada cerita gempa. Bahasa kita lah, gempa. Ada cerita seronok, Muhammad nak ceritakan. Ya Muhammad, cerita. Oh, Abu Jahal tepuk tangan. Bagus.
Ini akan menyebabkan banyak orang tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun cerita. Rasulullah hanya cerita Isra sahaja. Rasulullah cerita Mi'raj. Pada waktu itu Rasulullah belum cerita Mi'raj lagi, baru cerita tentang Isra, tentang perjalanan daripada ke Mekah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang balik. Wah, diorang pelik. Dan diorang semua tahu Rasulullah tak pernah ke Masjidil Aqsa. Jadi diorang tanya, ya Rasulullah, tingkap ni macam mana? Pintu mana engkau masuk? Perjalanan ini macam mana? Rasulullah ceritakan secara detail. Sampaikan orang yang sangat berpengalaman dekat Masjid Al-Aqsa tu kata, betul dia pergi Masjid Al-Aqsa. Ini betul. Kan? Macam kita, orang tak pernah pergi umrah, boleh ceritakan macam mana? Kalau padahal umrah senang lah bagi yang pernah pergi. Yang tak pernah pergi, ceritalah dengan Safa, Marwah, Sa'i, benda ni dia tawaf keliling Kaabah, mana nak mula, nak habis kat mana, Maqam Ibrahim, rukun, Zam-zam mana, potong rambut kat mana, tak tahu belaka kerana tak pernah pergi. Tapi yang pernah pergi, senang je, biasa lah. Betul tak? Begitu juga baginda Rasulullah. Sampailah, dah nak habis dah ni, minta maaf panjang juga. Sampailah Jibril, sampailah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tak ada masa kat Mekah tu. Abu Jahal pun dengan penuh gairah pergi kat rumah Abu Bakar, ketuk pintu. Kau dah cerita belum kau punya saudara tu? Bercerita. Dia kata dia pergi Masjid Aqsa, lepas tu dia balik pagi ni dengan kita. Perjalanan biasa, jalan kaki ataupun naik unta dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa sebulan. Pergi sebulan, balik sebulan. Berapa jadi? 2 bulan. Kita pun kalau naik kapal terbang 2-3 jam, balik pun 2-3 jam. Ini beberapa minit masuk akal ke? Tak masuk akal. Kau dengar cerita sahabat kau tu, apa ceritanya? Pergi Masjidil Haram, balik sini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, aku telah beriman kepadanya daripada khabar yang aku tak tahu datang dari mana. Kalau dia kata dia pergi lebih daripada tu pun, aku beriman kepadanya. Abu Jahal terkejut, balik sudah. Buang masa pergi jumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu, pada waktu sebelum subuh, Rasulullah SAW tunggu-tunggu perintah, tunggu-tunggu Jibril datang untuk ajar salat. Jibril belum turun. Tunggu sampai zuhur. Dah nak zuhur, barulah Jibril datang mengajar Rasulullah SAW untuk melakukan salat. Salat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selepas Mi'raj adalah salat zuhur. Sebab tu ni dah penghabisan ni. Sebab tu apabila kita baca kitab kuning, kitab fiqh, maka ulama apabila memulakan dengan ini, bermulalah bab menyatakan pada waktu solat yang pertama adalah zuhur. Dia tak mula dengan subuh. Sedangkan solat harian kita yang pertama kita lakukan adalah apa? Subuh. Tetapi dia akan mulakan zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Gedung tu tong 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 tong. Dah habis ketuk tu dia buat apa? Zuhur, subuh berapa kali? Subuh 5. Kerana subuh adalah solat yang ke-5. Zuhur 1. Tong. Itu zuhur. Tong tong. Itu solat asar. Kalau maghrib 3, dong dong dong. Kalau isyak 4 kali, dong 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 dong. Solat yang ke-5 adalah solat subuh. Bukan diketuk 5 kali saja nak bangunkan orang. Jadi itu adalah serba sedikit ya, daripada kisah pengalaman Isra wal Mi'raj, pengalaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah penuh dia memang sangat panjang lah. Nah, itu saya pilih daripada mana? Saya pilih daripada bagaimana, kenapa Allah berikan Isra wal Mi'raj. Selepas kesusahan, kemudian permulaan perjalanan, kemudian bagaimana naik ke langit, kemudian pemberian Allah, kemudian balik ke bumi. Cukup habis kat situ je.
Di antaranya sebenarnya banyak lagi kisah yang mana kita tak dapat sampaikan kepada tuan dan puan sekalian, dan kemungkinan tuan dan puan pun pernah dengar kisah-kisah selain daripada apa yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan dekat Isra wal Mi'raj dan sebagainya, mudah-mudahan Allah memberikan kita penghayatan lebih lagi dalam solat kita. Allah selamatkan kita daripada segala adab api neraka. Allah memberikan kita semangat untuk beribadah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus yang tertinggi, mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Maaf terlajak banyak.